Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada masya-Allah kuliah kita. So, kita tengoklah dulu pasal tuan-tuan dah mula kerja dan sebagaimana. Kita teruskan bulan 6 ni, kita teruskanlah juga macam mana pengajian yang telah dijanjikan. So, bulan 7 ni kita tengok macam mana. InsyaAllah bulan 7 ni kita tengok macam mana perjalanan kita. So, bulan 6 ni kita teruskan semacam mana jadual yang telah dituliskan. InsyaAllah kita bolehkan jadual tersebut. Cuma begini, hari Khamis ni saya akan balik ke Kelantan. So, perjalanan saya pagi. Malam Khamis tu tak ada kelas lah. Saya niat macam ni. So, esok Rabu pagi ada kelas. So, malam, Rabu malam pun ada kelas. 1 jam pun okey lah. 1 jam pun okey lah. 9.30, 9.40 tu 9.30 lah kita bagi. So, sampai 10.30 1 jam. Untuk hari Khamis malam punya, Rabu malam digantikan. Saya ni bila mulakan satu-satu perkara tu, nak tinggal dia tu saya. So, kalau nak tinggal pun, kalau ada apa depan belakang, so kita depankan sikit atau kita belakangkan. Kita ganti depan atau kita ganti belakang. Tapi insyaAllah lah, saya akan buat juga malam esok untuk ganti hari Khamis malam punya pengajian. InsyaAllah. Jadi sekarang kita sampai kepada hadis 3, muka surat 321 ya. 321. Hadis ke-83 ya. Hadis ke-83. Iaitu mu'tabar amal seorang itu, mu'tabar amal seorang itu pada akhir kehidupannya. Pada akhir kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal 'abda liya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'malu 'amala ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar wa innamal a'malu bil khawatim. Ali muttafaqun alaih. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba melakukan amalan ahli neraka. Ada orang pada peringkat awalnya dia melakukan amalan ahli neraka, sedangkan dia adalah ahli syurga. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah ahli syurga. Dan ada seorang yang mengamalkan amalan syurga, sedangkan dia adalah ahli neraka. Dan hanya sahaja amal itu dikira pada penutupnya. Ya, Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid bin Sa'labah bin Haris. Dan nama gelaran dia, kunyah dia Abu Abbas Al-Ansari. Beliau ialah seorang sahabat Nabi SAW. Asal kehidupan, asal kaedahnya, jika kita hidup dengan kebaikan, hidup dengan baik, insya-Allah kita akan mati dengan baik. Sebab itu di dalam Islam, dia menyuruh kita melakukan sesuatu amalan semenjak daripada kecil.
seorang itu diperintahkan apabila tanggungjawab. Ini mukallaf, tanggungjawab yang mana tanggungjawab Allah SWT bagi kepada kita. Tanggungjawab itu sepatutnya ditunaikan sewaktu umur dia balik. Maknanya dia dah kira bertanggungjawab dah. Maknanya dia dimukallafkan. Seorang itu dimukallafkan sewaktu dia umur balik. Tetapi praktikalnya, secara amalinya, dia diajar sewaktu kecil lagi. Tengok solat. Nabi kata, perintahlah apabila anak kamu berusia 7 tahun. Sedangkan usia balik paling lewat 15 tahun. Paling lewat 15 tahun. Tapi kenapa disuruh 7 tahun? Maksudnya membuat persiapan supaya perkara tadi bila umur besar mudah dah buat. Sebab benda tu dah menjadi amalan, kebiasaan dan kehidupannya. Dan rotani dia sewaktu dia usia 10 tahun jika dia tak nak solat. Mana bagi amaran pada dia. Jadi dia membuat persiapan supaya sebelum bermulanya sesuatu amalan. Begitu juga kehidupan kita. Iaitu kehidupan seorang itu dilihat pada akhirnya, khatimahnya, pada akhir khatimahnya. Tetapi kaedah dia, kalau jika seorang tadi hidup di dunia ini dengan amalan-amalan yang baik, insya-Allah, summa insya-Allah, akan kesudahannya dengan amalan yang baik. Akan tetapi kadang-kala berbeza. Kadang-kadang situasi dia berbeza. Seumur hidup melakukan kekufuran, tapi akhir hayatnya beriman. Ini seperti berlaku kepada seorang ketua jeneral orang kafir. Nama dia Jarjil. Dalam peperangan Yarmuk, Jarjil telah masuk Islam di tangan Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu. Setengah hari masuk Islam, beliau berperang bersama dengan orang Islam. Mula-mula dia sebagai ketua kaum dia untuk melawan orang Islam. Tengah-tengah perang tu masuk Islam. Dan setengah hari sahaja bersama dengan Islam, bersama berperang dengan orang Islam dan gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muktabar sesuatu kehidupan itu di akhirnya, walaupun dia begitu jahat, ketua penjahat, tetapi Masya Allah khatimah dia khatimah yang baik. Jika khatimahnya akhir hayatnya baik, maka syurgalah tempatnya. Jika khatimahnya buruk, maka nerakalah tempatnya. Oleh itu, kita sentiasa takut kepada Allah yang kita panggil dia khauf ilahi. Kerana iman itu tidak berada pada genggaman kita. Kita tak boleh pegang iman kita sebab kita tak tahu ending kita. Kita tak tahu kesudahan kita. Itu yang susah hatinya. Itulah yang amat menyusahkan hati kita sebab kita tak tahu. Dan iman itu bukan dalam genggaman kita. Bila-bila masa saja Allah boleh tarik oleh Allah SWT. Allah boleh tarik. Sebab itu kita berada di dalam keadaan sentiasa takut dan harap. Orang yang paling buruk ialah si kafir lagi fakir. Orang yang paling buruk dia apa dia? Dia kafir lagi fakir. Dunia juga tidak mendapat bahagian dan akhirat juga di dalam kecelakaan. Kesemua insan ialah makhluk ciptaan Allah. Allah berhak melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Dan Allah Ta'ala berfirman, La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'aluna. Dia tidak boleh ditanya. Maksudnya, kau jangan tanya apa aku buat. Tentang apa yang dia lakukan. Dia kata, jangan tanya apa aku buat. Allah kata, dia tu maknanya Allah lah. Jadi Allah tu tak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Sedangkan mereka, yakni kita semua akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kita buat, Allah Ta'ala akan tanya kita. Tapi apa yang Allah buat, tak ada siapa boleh tanya. Allah kata, engkau tak boleh tanya apa aku buat. Sebab Allah itu qadir mutlak, berkuasa sepenuhnya ke atas makhluknya. Cuma Allah telah membuat satu peraturan. Dan peraturan itu mesti diikuti. Begitu. Kita tidak boleh mempersoalkan kenapa Allah lakukan begini. Kenapa begini? Seperti seorang pembuat labu sayung daripada tanah. Seorang pembuat labu sayung
sedikit usaha yang dibuat lalu dia memahami, itulah ikhtiarnya. Jadi pembuat tadi dia rasa sedangkan buyung yang dibuat itu hak miliknya, sedangkan dia kata hak milik dia, sedangkan tanah tu hak Allah, air tu Allah dan lain-lain adalah milik Allah. Tapi dia kata atas usaha dia tadi, dia rasa dia memiliki sepenuhnya. Kita panggil milki majazi, milik sementara. Milki majazi, milki hakiki, milik Allah, milik majazi, milik kedua tu milik kita. Oleh sebab itu, jika Allah datang pada hari kiamat dengan sifat adilnya, maka tiada seorang pun yang boleh memasuki syurga. Jika Allah datang dengan sifat adilnya, sebab itu pada hari kiamat Allah tak datang dengan sifat adilnya, Allah datang dengan sifat rahmatnya, fadlnya, kasih sayang dan rahmatnya. Jadi Allah SWT tak datang dengan hari kiamat dengan sifat adilnya. Kalau Allah datang dengan sifat adilnya, maka tak ada siapa boleh masuk syurga. Sebelum ni kita telah jelaskan. Jadi setiap apa yang Allah bagi pada kita, maka pasti kita kena jelaskan. Kenapa? Apa yang dibekalkan oleh government pada kita, kita kena jelaskan. Bil elektrik yang dia bekalkan, maka kita kena jelaskan. Api yang dia bekalkan, maka air yang dia bekalkan, syabas dia bekalkan, tiap-tiap bulan kena bayar. Kalau tak bayar, kena potong. Sebab itu nama dia adil. Bila bekalan diberi, maka ialah kita menggantikan dan menjelaskan dan melunaskan bayaran tersebut. Banyak benda yang Allah bagi pada kita. Jadi kalau Allah kira semuanya, Allah hitung ke semuanya, maka tak mampu untuk kita jelaskan. Allahu Akbar. Sehari kita bernafas berapa kali sehari? Kajian mengatakan kita bernafas sehari semalam lebih kurang 25 hingga 27 ribu kali sehari. Dan sehari kita ada berapa minit, berapa second? 24 jam. Iaitu 24 jam kali 60 minit kali 60 saat, kita akan dapati 86,400 saat. 86,400 saat. So paling sikit kita bernafas 25,000. So 86,400 saat kita bahagikan dengan 25,000, kita akan dapati 3.49 saat. 3.49 saat sekali sedut nafas, sekali hembus nafas. Itu nikmat yang Allah bagi. Kalau nikmat ini Allah kira dan dia suruh kita bayar, memang tak mampu untuk kita bayar. Memang tak mampu untuk kita bayar nikmat-nikmat tersebut. Okey, suara jelas clear atas nikmat-nikmat tersebut. Kita tak mampu. 3.4 saat, satu sedut dan satu hembusan nafas. Satu hembusan dan satu sedutan nafas dan satu hembusan nafas. Kalaulah dicas 1 sen, satu sedutan dan hembusan tadi, maka kita kena bayar 25,000 sen. 25,000 sen bermakna RM250 sehari. So mampukah kita untuk bayar bil elektrik, bil nafas saja RM250 sehari? Tak mampu nak bayar. Jadi sebab itu nikmat Allah itu terlalu besar dan tak mampu untuk kita menghitung dan mengirakan. Sebab itu setiap detik adalah amat berharga. Bukan setiap saat, setiap detik. 1 saat sama dengan 100 detik. Detik itulah menghitungkan seorang itu juara dunia atau tidak. Tahun 99, Carl Lewis, pelari terpantas dunia, dengan rekodnya di Olimpik, masa tu tahun 84, saya tingkatan 4, saya ingat lagi, Carl Lewis dia dapat 4 pingat emas. 100 meter, 200 meter, 4 kali 100 dan lompat jauh. So dia dapat 4 emas, 4 gol di Olimpik. So dia buat rekod untuk satu larian 100 meter
ialah 9.99 saat. So dia dinobatkan sebagai pelari terpantas dunia. Lepas tu tahun 80-an datang lagi, akhir 80-an, orang paling pantas pada dia, Ben Johnson. Dia buat rekod 9.83 saat. So mari yang paling latest, iaitu apa dia? Usain Bolt. Dia buat 9.79 saat. So 8379, 4 detik aja. 4 detik aja, bukan 4 second, 4 detik aja. 4 detik itu menentukan dia adalah juara dunia yang terpantas. Maksudnya detik adalah amat berharga. Begitu juga setiap detik amat berharga untuk kehidupan kita di akhirat. Dunia orang menilai detik untuk dinobatkan dia sebagai pelari pecut terpantas dunia, tetapi di akhirat setiap detik dikira oleh Allah sama ada membawa keuntungan maupun kecelakaan. Jadi nikmat Allah. Jadi oleh sebab itu Allah datang pada hari kiamat dengan sifat adilnya. Maka tiada seorang pun, kalau dia datang dengan sifat adilnya, tak ada seorang boleh masuk syurga. Kerana setiap sesuatu yang diberi perlu dijelas dan dibalas. Sebuah kerajaan bekalkan elektrik, air dan sebagainya, tapi bil perlu dibayar. Jika tidak dibayar, maka akan dipotong. Jadi setiap yang diberi perlu dibalas. Seumur hidup beribadat, hanya nilai dia segelas air sahaja. Oleh yang demikian, jika Allah masukkan sebaik-baik manusia ke dalam neraka, maka itu hak Allah dan tiada siapa yang boleh mempersoalkannya. La yus'alu amma yaf'alu hum wa hum yus'aluna. Jika Allah menarik iman, maka tiada siapa yang boleh menahan, walaupun seorang itu sudah mencapai martabah yang begitu tinggi. Jadi sebab itu kita perlu takut kepada Allah. Iman itu nama dia takut dan harap. Iman itu nama dia takut dan harap. Takut kita pada amalan kita, tapi harap kita pada rahmatnya. Siapakah penghuni syurga? Siapakah penghuni syurga? So, semua perkara-perkara ini Allah telah tetapkan di Lauh Mahfuz dan Allah tak bagi tahu siapa pun. Cuma Allah bagi kita mukallaf, kita bertanggungjawab untuk melakukan setiap perintah yang Allah mukallafkan pada kita. Tentang syurga neraka, so kita tak tahu siapa penghuni syurga, siapa penghuni neraka. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, du'iya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin min al-ansar. فقلت يا رسول الله طوبى لهذا العصفور من عصافر الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أسلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أسلاب آبائهم رواه مسلم. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijemput untuk mendirikan solat jenazah ke atas seorang bayi. Nabi dipanggil, dijemput untuk jenazahkan ke atas seorang bayi Ansar. Maka aku berkata, Aisyah bersama Nabi pada masa Aisyah berkata, ya Rasulullah, berbahagianya bayi itu, dia merupakan seekor burung yang kecil daripada burung-burung syurga. Dia tidak melakukan apa-apa kejahatan dan bahkan tidak melakukan langsung. Budak kecil mana dikira dosa lagi. Lalu baginda bersabda, adakah kamu mengatakan itu sedangkan keputusannya adalah sebaliknya? Kau tak boleh cakap macam tu, mana tahu keputusan sebaliknya. Sesungguhnya Allah mencipta bagi setiap syurga ada penghuninya, iaitu ada ahlinya. Dan Allah mencipta mereka
untuk syurga semenjak mereka berada di tulang sulbi bapa-bapa mereka. Dan Allah mencipta bagi neraka itu ada ahli dan penghuninya. Allah mencipta mereka sejak mereka berada di tulang sulbi bapa-bapa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Begini, satu-satu hadis kita tak akan membuat keputusannya. Ulama-ulama, bukan kita lah, ulama lah maksud kita di sini, ulama-ulama tidak akan mengambil satu hadis hanya berdasarkan satu hadis maka telah membuat satu hukum. Jadi satu-satu hukum diistimbatkan oleh ulama setelah dibahaskannya, setelah diteliti adakah ia bersalahan dengan Al-Quran atau tidak. Jika bersalahan dengan Al-Quran, hukum di dalam hadis, apa yang diberitahu oleh hadis bersalahan dengan Quran, maka macam mana cara untuk kita sinambungkannya, tatbik dia, nak cari ke titik kesinambungannya. Jadi ataupun dilihat semua ayat Quraniyah, ayat-ayat Quraniyah keseluruhannya, adakah dia muafiq, sama ataupun mukhalif, iaitu bertentangan. Dan dilihat semua ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah barulah, dan dilihat akwal-akwal dan kaedah-kaedah, barulah diistimbatkan sesuatu hukum, barulah dibuat sesuatu hukum berdasarkan syarak tadi. Syarak kita berdasarkan hukum syarak, sebab syarak tadi dia berdasarkan Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan kita telah belajar dalam daurah kita macam mana selain daripada Quran dan hadis, ijma' juga al-faridatun al-faridatun adilah, kefarduan yang sama dengan Al-Quran dan hadis. Kita dah belajar di dalam kitabul ilmu semasa daurah dahulu, semasa daurah tempoh hari. Okey. Jadi bila kita lihat kepada hadis ini secara umum bermakna anak-anak orang Islam. Dia perbahasannya, adakah anak-anak orang Islam yang mati sebelum baligh, dan adakah macam mana, apakah anak-anak orang Islam yang mati sebelum baligh itu syurga atau tidak? Dan apakah bagaimana juga anak-anak orang kafir yang mati sebelum baligh, mereka syurga atau tidak? Bila dilihat dengan hadis yang berbagai-bagai, maka kepelbagaian riwayat akan didapati di dalam masalah ini. Misal contohnya di sini, anak-anak orang Islam pun belum tentu tahu lagi syurga atau tidak, sebab Nabi tidak mentakyidkan sebagaimana apa yang telah diberitahu oleh Sayyidatuna Aisyah akan kanak-kanak itu terhadap kegembiraannya kerana tidak melakukan dosa pun lagi ke atasnya. Okey, jadi hadis ni kita tengok pada zahir. Jadi sebab itu ada hadis di awal Islam, ada hadis di pertengahan Islam, dan ada hadis di akhir Islam. Maksudnya kehidupan Nabi lah, sebab kehidupan Nabi dalam masa 23 tahun. Ada hadis permulaan nubuah, ada hadis pertengahan nubuah, ada hadis di akhir nubuah. Jadi perlu dilihat ke semua situation tersebut, hadis terawal, hadis yang latest, sama ada hadis yang terkemudian, mana paling latest, mana yang dah lewat, mana yang dahulu. So perlu dilihat. Kalau dilihat pada zahir hadis ni, anak-anak orang Islam tak masuk syurga lah lagi, tak ada jaminan syurga kalau mati sebelum baligh. So kita datang kepada penerangannya. Jadi keputusannya semua, tapi conclusion saya dah beritahu awal lagi. Pendapat ulama mengatakan semua anak orang Islam yang mati sebelum baligh adalah syurga bil ittifaq, secara sepakat ulama apabila dibentangkan ke semua hadis tersebut.
dan semua ayat-ayat Quraniyah. Calon. Dan baki macam mana terhadap anak-anak orang yang bukan Islam, orang-orang kafir yang mati sebelum balik. Mereka ini dibahagikan kepada 5 kumpulan, tapi paling akhir mengatakan mereka ini juga penduduknya, mereka ini juga akan masuk syurga, iaitu anak orang yang kafir yang mati sebelum balik juga akan ke syurga. Itu pendapat yang kebanyakan ulama mengatakannya. So kita datang Tuba. Bila lihat kanak-kanak tadi, Aisyah kata Tuba, Tuba lihazal usfur. Dia tashbihkan anak tadi seperti burung kecil daripada burung-burung syurga. Tuba ini ialah sirah mu'annas, iaitu pada atyabu, daripada perkataan tib, baik. Atyabu ism fa'il dia, atyabu ism fa'il dia, dan tuba fu'la wazan dia ism mu'annas untuk sirah bagi ism tafzil, iaitu pada ism tafzil. Sebahagian ulama berpendapat tuba ialah bahasa Habsyi yang memberi makna syurga. Tuba ni kalau dalam bahasa Arab berbahagialah. Tayyib baik, qais tayyib baik, atyabu paling baik, tuba berbahagialah sebab dia bawa usfur tadi, minal asafir minal jannah. Jadi berbahagialah katanya Aisyah. Oh, bahagialah budak ni masuk syurga lah dia seperti burung-burung, salah satu daripada burung-burung kecil yang berterbangan di syurga. Begitu. Jadi ataupun dalam bahasa Habsyi maksud tuba ni syurga lah dia. Gitu. Diumpama bahawa kanak-kanak itu seperti burung daripada burung-burung syurga, iaitu untuk menyatakan bahawa kanak-kanak itu maksum, tiada dosa, seolah-olah burung yang berterbangan di dalam syurga, kerana kanak-kanak itu belum lagi mencapai zaman yang dosanya ditulis. Maknanya tak balik. So kadang-kadang ayat dia jadi panjang. Sepatutnya belum mencapai balik, tapi tempat balik tu dosa ditulis. Maksudnya dosa dan pahala. Dosa dan pahala. Tapi kita kata dosa lah. Dia tak buat dosa lah. Dia tak buat apa. Jadi kadang-kadang satu ayat tu dia panjang ke sikit. Sebab atas situation makna dengan hadis tersebut di atas tajuk ini. Dia kena tengok juga. So kadang-kadang nak terjemah ni dia bukan senang juga. So dia kena tengok juga situation ni tadi. So lepas tu saya terjemah begitu. Seekor burung, iaitu belum mencapai zaman yang dosanya ditulis. Belum balik lah, senang gitu. Adakah kanak-kanak yang mati sebelum balik akan ke syurga ataupun tidak? Ittifaq jamhur, sepakat ulama jamhur mengatakan semua anak-anak orang Islam mati sebelum balik akan ke syurga. Ini berdasarkan kesemua hadis yang ada. Suatu masalah diputuskan bukan berdasarkan kepada satu hadis saja. Bahkan fuqaha, yakni ulama-ulama mujtahidin, akan mengumpulkan semua ayat Quraniyah dan semua ahadis mubarakah, iaitu hadis-hadis yang bersangkut paut dengan perkara ini, kemudian barulah diputuskan, diistimbatkan sesuatu hukum. Bukan hanya berdasarkan kepada satu hadis sahaja. Perkara ini yang menjadi ikhtilaf, perbezaan pendapat, adakah anak orang kafir yang mati sebelum balik akan ke syurga atau tidak. Dalam hadis ini, kanak-kanak Islam sendiri tidak dapat dipastikan. Sebab tu kita kata hadis ni, anak orang Islam sendiri tak pasti ke syurga ke neraka. Begitu. Sebab satu hadis sahaja Nabi, mungkin hadis ini pada perawal Islam. So Nabi memberitahunya lain daripada hadis di akhir Islam, setelah wahyu disampaikan kepada Nabi SAW akan penukaran terhadap makna dan hukum tadi. Okey. Jadi kenyataan Sayyidatuna Aisyah, jadi oleh kerana hukum hadis ini diperintahkan pada, jadi hadis ini kita
mahmulkan dia. Maknanya kita hukumkan hadis ini ialah di awal Islam. Mana hadis ni Nabi sabda masa awal Islam, masa awal Nabi diutuskan. Pada permulaan Islam, kemudian hukumnya ditukar oleh Nabi setelah perintah diberi atau wahyu disampaikan. Kenyataan Sayyidatuna Aisyah seolah-olah menyatakan anak-anak orang Islam akan mengikuti kedua ibu bapanya secara yakin. Tapi apa yang Aisyah bagi pendapat dia kata, mak dia Islam, ayah dia Islam, anak dia yakinlah Islam dan yakinlah syurga. Ini berlawanan dengan apa yang diajar oleh Nabi untuk tidak menyatakan secara yakin. Kita tak boleh yakin benda tu pada peringkat awal lah. Kita tak boleh yakin benda ni. Mana boleh kau yakin benda yang tak dipastikan. Benda tu berita tak betul dah sampai dah yakin pula. Habis WhatsApp. Habis sampai seluruh dunia. Begitu. Habis semua terpalut. Bagaimana pula, kadang-kadang jumlah tu faham-faham sendirilah apa yang saya cakap. Bagaimana pula dengan anak orang kafir? Di sini terdapat beberapa pendapat ulama. Ada yang menyatakan anak orang kafir akan menjadi tanah, pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan mereka menjadi penghuni Ashabul A'raf, duduk tengah-tengah syurga neraka. Pendapat ketiga mengatakan mereka akan masuk syurga tetapi menjadi khadim kepada orang mukmin. Pendapat keempat, Allah akan menguji mereka jika lulus masuk syurga, jika gagal masuk neraka. Akan tetapi pendapat yang masyhur, anak-anak orang kafir yang mati sebelum baligh akan masuk syurga. Akan masuk syurga. Dalam hadis ini ada menyatakan bahawa mafhumnya, iaitu maknanya, kenapa kamu mengatakan mereka akan masuk syurga? Kerana mereka ini akan mengikuti kedua ibu bapa mereka dan kekalnya iman ibu bapa belum pasti. Jadi Aisyah tengok ibu bapa syurga, mak Islam, mak Islam, ayah Islam syurga lah. Tapi tak pasti lagi ending dia macam mana. So tak bolehlah nak kata secara yakin terhadap pendapat kamu tadi. Jadi kekalnya iman ibu bapa mereka belum dapat dipasti lagi. Sebab itu Nabi bersabda, ada sebahagian manusia. Sebab tu nak beritahu. Yang Nabi sabda ni sebab nak beritahu belum pasti. Sebahagian ni, apa yang Nabi nak jelaskan di sini atas persoalan ni. Dia kadang-kadang dia tengah tu, dia main tengah tu, Nabi cakap lain dah. Sebab situation tadi. Sebab tu ulama, jazakumullahu khaira ahsanul jazak, ulama ni dia bayangkan perkara-perkara yang terselindung dan tersembunyi. Dan dia panggil benda-benda yang mahzufat, benda-benda yang terselindung dan tersembunyi selepas tu. Selepas tu, kadang-kadang budak sekarang dah balik umur awal. Dulu budak-budak balik umur lambat. Sekarang balik tu terlalu cepat. Okey. Kalau dia balik lebih cepat. Jadi dalam hadis ini ada menyatakan mafhumnya. Jadi di situ ada sebahagian manusia sebelum kedatangan mereka di dunia lagi telah diputus bahawa dia adalah ahli syurga. Allah saja yang tahu, tak ada siapa yang tahu. Allah tak bagi tahu pun. Dan sebahagian manusia dia telah diputuskan sebagai ahli neraka sebelum kedatangan mereka ke dunia. Mereka masih lagi berada pada sulbi bapa mereka, dalam tulang sulbi lagi. Oleh kerana itu, iman di antara sifat takut dan harap. Sebab itulah ulama mengatakan semasa muda banyak kita timbulkan sifat takut. Sebab orang muda ni dia berani. Dia kata lambat lagi mati. Tak apa buat kerja pun lambat lagi mati. Umur berapa? Ustaz? 40. Okey, 30 tahun lagi. So tak tahu dah sekarang orang mati umur berapa. Tapi rasa panjang. Jadi sebab itu masa muda ni kita kena banyak takut. Dan masa tua jangan takut lagi. Kena banyak harap kepada Allah. Akan tetapi yang terbaik takut harap itu pada setiap orang. Maknanya setiap orang tu muda tak kira muda ke tua, takut harap ni mesti ada. Sebab iman itu bainal khauf, di antara takut, warraja'a, di antara takut dan harap. Okey.
tempat seorang itu di syurga dan tempat seorang itu di neraka. Begini. Setiap orang bila dia lahir, ada tempat dia di syurga dan ada tempat dia di neraka. Bukan maksudnya kalau dia ahli syurga, dia berbeza-beza riwayat kan tadi. Jadi ada tempat satu orang tu, dia ada tempat kat syurga. Kalau dia ahli syurga. Dan tempat dia pun ada tempat di neraka. Kalau ahli neraka, dia ada tempat dia di syurga, di neraka, dan ada tempat dia di syurga. Maknanya setiap orang lahir tu, jadi sebab itu ulama di sini mengatakan manusia tu ada ikhtiar. Ikhtiar dia memilih kebaikan dan meninggalkan kejahatan agar apa? Dia diredai oleh Allah. Bukan manusia itu seperti majbur mahas. Pendapat Jabariyah mengatakan manusia ni tak boleh buat apa, remote control 100%. Kita kata tak, ada ikhtiar. Sebab ada tempat manusia itu tempatnya di syurga dan ada tempat dia di neraka. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita melakukan kebaikan dan berikhtiar untuk menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan yang Allah redai. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Qalu ya Rasulullah afala nattakhilu ala kitabina wa nad'u amala. Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu wa amma man kana min ahli as-sa'adati fayuyassiruhu li'amali as-sa'adah wa amma man kana min ahli ash-shaqawati fayuyassara li'amali as-shaqawah. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna al-ayah. Muttafaqun alaih. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun dari kalangan kamu melainkan tempatnya dalam neraka dan tempatnya dalam syurga telah ditentukan. Maknanya bagi setiap orang tu ada tempat dia kat neraka, ada tempat dia di syurga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dah tahu dah tempat dia kat syurga, tempat dia kat neraka, tak payah buat apa, tinggalkanlah amalan. Jadi kita tawakal aja lah, masuk syurga, masuk neraka, terpulang dah buat apa dah tahu dah tempat dia satu syurga neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teruskan beramal. Saddidu, teruskan amalan dan bersederhana di dalam amalan. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan. Barang siapa daripada kalangan mereka yang berbahagia, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan mereka yang berbahagia. Dan barang siapa daripada kalangan ahli celaka, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan mereka yang celaka. Bagaimana? Kemudian baginda membaca ayat wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Di sini ada usaha dalam ayat ni kata. Adapun orang yang menginfakkan apa yang ada ke jalan Allah, dia kena infak, kita ada, kita kena bui. Tak boleh simpan. Dengan kita bagi tak adillah. Dengan kita infakkan kepada kebaikan dan kita bertakwa, yakni mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Selalu mufti satu rela. Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. Wasaddaqa bil husna, maka perbuatan tadi dia telah mentasdikkan jalan kebaikan. Maksudnya usaha dia. Kan satu orang sahabat tu minta dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, Nabi kata mintalah apa yang kamu nak. Mintalah apa yang kamu nak. Nabi kata, ya Rasulullah, saya tak nak apa. Saya mahu minta bahawa saya menjadi rufaqa Tuan di syurga. Saya nak masuk dalam syurga bersama dengan Tuan sahaja. Saya tak nak apa-apa. Nabi kata, minta lagi. Kamu nak apa? Dia kata, tak ada dah. Nak jadi rufaqa Nabi di syurga saja. Nak jadi sahabat Nabi kat dalam syurga saja. Nabi kata, mintalah.
Maka dia kata tak. Tak, dia kata. Dia kata tak. Lepas tu Nabi SAW bersabda dia pada apa? Satu apa yang Nabi sabda tu? Alaika biqasratis sujud. Alaika biqasratis sujud. Maka lazimkanlah ke atasmu memperbanyakkan sujud. Jadi sebab kita dah jelaskan, doa saja tak memadai tanpa usaha. Doa saja tak memadai tanpa usaha. Sepatutnya dia dah dapat doa Nabi, okeylah. Syurga dah Nabi nak minta syurga. Nabi kata alaika bikasratis sujud. Maka lazimlah, ala tu wajiblah. Wajiblah ke atas kamu memperbanyakkan sujud. Jadi kalau wajiblah ke atas kamu memperbanyakkan sujud. Maka usaha doa hanya sekadar doa tidak memadai tanpa usaha. Dengan usaha inilah wa amma man a'ta. Dengan usaha inilah apa yang kita bagi, kita infakkan apa yang Allah bagi pada kita untuk jalan kebaikan, dan kita berusaha ke arah takwa. Dan yakinlah orang-orang itu wasaddaqa bil husna, yang telah mentasdikkan jalan-jalan ke syurga, membenarkan jalan ke syurga. Wa amma man a'ta. Jadi ayat di sebaliknya. Yang meriwayatkan hadis ini ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Ammar bin Abdul Manaf, dan ibu beliau ialah Fatimah bin Asad bin Hisham. Beliau ialah seorang khulafa' Rashidin di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Beliau memasuk Islam ketika berusia 10 tahun. Sayyidina Hasan bin Zaid menyatakan beliau tidak pernah menyembah berhala sejak kecil lagi. Beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi sebanyak 586 buah hadis. Antara sahabat yang meriwayatkan daripada beliau ialah Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, anak dia sendiri, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Sayyidina Jabir bin Abdullah, dan ramai lagi. Okey, ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Setiap manusia ada tempatnya di syurga dan di neraka. Jika semua manusia masuk neraka, semua manusia masuk neraka, tak ada siapa masuk syurga, masih ada tempat kosong di neraka untuk mengisi manusia. Dan jika semua manusia masuk syurga, pun masih ada tempat kosong di syurga untuk diisi dengan semua manusia yang Allah jadikan. Apabila satu orang masuk ke syurga, maka tempatnya di neraka akan dikongsikan oleh penduduk neraka. So dia ada nama dekat syurga, dia ada nama kat neraka. So dia ahli syurga. Nama dia di tempat dia di dalam neraka itu akan di-sharekan oleh penduduk neraka supaya neraka dia besar dan azab lebih. Kesimpulannya, setiap orang ada nama di syurga dan ada nama di neraka. Adakah ibadat dan amalan adalah sebab seorang itu ke syurga? Soalan ni benar ditanya lagi. Dan adakah amalan tu menyebabkan seorang itu ke syurga? Sebab syurga itu dengan rahmat Allah. Sebab hakiki, sebab sebenar seorang itu ke syurga ialah Allah yang akan memasukkannya ke syurga. Sahabat telah bertanya, ya Rasulullah, jadi apa gunanya kita beramal? Sebab Allah Ta'ala yang akan masukkan satu orang tu dalam syurga, Allah akan masukkan satu orang tu dalam neraka. Lebih baik tak payah buatlah, tinggal jelah, tawakal sajalah. Siapa yang telah ditetapkan sebagai ahli bahagia, tapi Nabi kata tak, siapa yang telah ditetapkan sebagai ahli bahagia, maka dia akan beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia. Siapa yang ditetapkan sebagai ahli celaka, dia akan beramal dengan amalan orang-orang celaka. Nabi menjelaskan bahawa seorang itu akan dipermudahkan amalan kebahagiaan
jika dia adalah ahli sa'adah, orang yang mendapat kebahagiaan. Jika dia ahli syaqawah, orang yang celaka, maka amalan-amalan kecelakaan akan dipermudahkan baginya. Untuk membenarkan penerangan ini, baginda membaca ayat. Adapun orang yang menginfakkan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta mengakui dengan yakin akan perbuatan baik. Ayat di atas bermaksud, siapa yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah, maka dia telah membenarkan kalimah husna. Dia membenarkan kalimatul husna, atau al-husna itu darul husna. Dia membenarkan jalan-jalan kebaikan, atau dia membenarkan tempat husna. Maknanya dia telah mentasdikkan dia akan berada di dalam syurga, iaitu darul husna. Akan tetapi siapa kedekut, dia mendustakan darul husna. Maksudnya di sini usaha. Dengan sebab usaha dia tadi, dia infakkan. Maknanya dia kena usaha juga untuk melakukan kebaikan. Sebab Allah memberi jalan kepada manusia, dan Allah memberi pilihan kepada manusia. Dan pilihan untuk ke syurga, maka dengan melakukan amalan yang baik. Tetapi siapa kedekut, wakazzaba bil husna, wakazzaba bil husna, sesungguhnya dia telah mendustakan jalan ke syurga. Dia yang mana kata, kenapa kamu di syurga? Kami tidak sembahyang dan kami tidak mengeluarkan zakat. Begitu. Jadi dia mendustakan darul husna. Zina dengan anggota. Dia ada dua. Satu, zina hakiki, iaitu dengan farash, yang telah kita jelaskan dulu di dalam bab dan dalam hadis dahulu. Zina hakiki menggunakan farash, menunaikan syahwat, menunaikan syahwat tidak di tempatnya. Menunaikan syahwat tidak di tempatnya, itu nama dia zina. Satu itu dipanggil zina hakiki. Satu lagi zina anggota, selain daripada farash tadilah. Selain daripada farash, tangan, mata, kaki, telinga, itu dipanggil zina majazi. Zina majazi, yang mana amalan-amalan tadi mencenderung dan membawa seorang itu kepada syurga, kepada zina dan menghampiri zina. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha kataba ala ibni Adam حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا عيني النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وفي رواية للمسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخط والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menetapkan ke atas anak Adam baginya daripada zina, maka dia pasti melakukan tidak dapat tidak. Jika Allah dah tetapkan dah dia buat zina, pasti dia akan melakukan zina. Zina mata ialah melihat, zina mata ialah melihat, zina lidah ialah percakapan, zina lisan tu lidah lah, dan zina hati itu berharap dan menginginkan, dan kemaluannya yang membenarkan yang demikian itu kesemuanya
atau mendustakannya. Dalam riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih, baginda bersabda, ditetapkan ke atas anak Adam bahagiannya daripada zina, dia akan mendapatkannya tidak boleh tidak. Yakni la mahalah, saya terjemah lafzi, tidak boleh tidak, ataupun terjemah muhawarahnya secara yakin. Dua mata zinanya melihat, dua telinga zinanya ialah mendengar, lisan zinanya percakapan, tangan zinanya memegang, kaki zinanya ialah melangkah, hati menginginkan dan berharap, dan kemaluan yang membenarkannya atau mendustakannya. Muttafaqun alaih. Maksud anak Adam, apa ni? Anak Adam, maksudnya innallah, Allah Ta'ala telah menetapkan ke atas anak Adam. Anak Adam ini ialah manusia lah. Dipanggil Adam tadi jinsi insaniyah. Jadi maksudnya ialah zina tidak ditulis ke atas semua manusia, cuma pada sebahagian manusia yang ditulis sahaja. Maka yang ditulis zina padanya, pasti dia akan melakukan zina. Mana tak semua, macam tadi syurga, ada tempat di syurga neraka semua, tapi tak semua yang ditulis, sebab dia terpanggil alif lam jinsiyah di situ. Zina anggota ditulis apabila dia telah balik. Zina anggota ni bila ditulis? Bila dia telah balik. Zina mata, makna dosa dia tadi, bila dia telah balik lah. Zina daripada anggota selain daripada faraj, iaitu zina hakiki. Jadi zina mata ni bila dikira zina mata? Selepas dia balik lah. Sebab masa tu dosa pahala dia tanggung sendiri dah umur balik. Mata ialah melihat kepada wanita yang bukan mahram dan syahwat dia naik. Mana dia tengok wanita yang bukan mahram, dia berkeinginan, berkecenderungan kepada benda yang buruk. Zina telinga, dia dengar Allah mengasyikkan, percakapan yang menasyikkan daripada wanita yang bukan mahram, yang menyebabkan syahwatnya naik. Kadang-kadang syahwat dia naik. Syahwat dia naik. Orang muda ni kan, tengok kaki pun syahwat naik, tengok rambut pun syahwat naik. Kita tengok orang tua tu kata, apa pakcik? Dia kata tengok kaki pun dah tak tahan, dia kata. So syahwat naik. Tapi kalau pada isteri, tempat yang halal, tidak jadi masalah. Jadi tempat yang menjadi masalah, tempat yang bukan mahram tadi, iaitu bukan isteri tadi. Tempat tu jadi dosa. Zina jiwa, nafsu, ialah hati yang berkeinginan. Hati dia tu terfikir-fikir, dengan sebab dia mengimajinasikan tadi, maka faraj dia tadi, pada faraj dia tadi memberi harkat. Maknanya kemaluan dia tadi. Faraj itu maksudnya kemaluan. Lelaki dan wanita dipanggil faraj saja je lah. Walaupun lelaki ada satu nama khusus, tapi faraj tu dia benda umum pada wanita atau lelaki. Boleh juga, tapi bila kita sebut faraj tu khas untuk wanita sahaja, iaitu kemaluan wanita. Tetapi kemaluan lelaki dia panggil lain. Tapi sebenarnya dia umum. Kemaluan lelaki atau wanita dia panggil faraj. Calo. Sebab tu ada masa kita duduk belajar dulu kan. Bila zawil furud tu mereka yang boleh mendapat bahagian. Ada kawan kita dia tersasul, wailul lituli, bukan wailul lituli. Kawan saya tu dia daripada Filipin, dia panggil zawil furuj. Tempat furud dia baca furuj dengan jin. Tempat bot dia baca dengan jin. Maulana suka, Maulana Zurrahman tak pernah suka, tak serius tu, tak pernah gelak tu. Gelak gitu, Maulana gelak sungguh-sungguh bila disebut zawil furuj. Iaitu mereka-mereka yang berkemaluan, bukan mereka-mereka yang mendapat bahagian. Okey, zina jiwa ialah hati yang berkeinginan lalu membenarkan oleh kemaluan. Jadi maknanya ialah akan dikira seorang itu berzina mata. Maknanya ini zina majazi lah, tapi hukum dia tak samalah dengan zina hakiki tadi. Tapi dosa lah, akan dapat dosa. Sebab itu bagi seorang lelaki atau seorang perempuan,
bila dia bersama dengan isterinya dan dia mengimajinasikan mereka yang bersama dia tadi adalah orang lain. Jadi isteri dia bayangkan lelaki lain, suami dia bayangkan wanita lain, sedangkan mereka suami isteri bersama, tapi bayangan masing-masing, jiwa tadi, perasaan tadi, dia bayangkan orang lain. Maka itu dosa namanya. Walaupun dia bersama, bayangan itu satu dosa lah, sebab dia membayangkannya dengan orang lain, sedangkan dia bersama dengan isterinya. Seorang suami bersama isteri, halal baginya. Seorang isteri bersama suami, halal baginya. Tapi wa'yazubillah, isteri membayangkan suami itu orang lain, dan suami membayangkan isteri itu orang lain. Maka mereka ini berdosa. Kerana hati dia tadi. Jika jiwa, zina jiwa ialah hati yang berkeinginan, lalu dibenarkan oleh kemaluan. So dia berimajinasi tadi, fikiran dia tadi. Zina mata ialah apabila melihat. Zina telinga dan hati dikatakan, telinga dan hati dikatakan berzina, lalu dibenarkan oleh kemaluan. Mana kemaluan dia menginginkan, dia naik syahwat. Dengan sebab itu dia dipanggil zina majazi, dan itu telah dikira dosa. Dia tidak akan dikira berzina jika kemaluannya tidak membenarkan. Tapi dia tengok seimbas, lalu dia paling lain. So kemaluan dia tidak ada syahwat, maka dia tak dikira lagi berzina anggota tadi, iaitu zina majazi tadi. Bukan terus dikira berzina apabila semata-mata melihat wanita ajnabi. Bukan terus berzina lalu dah melihat wanita ajnabi yang tidak menutupi aurat tadi. Bila tengok, ada yang tengok wanita ajnabi yang tutup aurat tak nampak dah. Sebab tu dia panggil purdah. Wanita berpurdah, dia diselubungi oleh purdah tadi, yang mana orang tak nampak, dia ditutupi. Begitu. Sebahagian ulama mengatakan zina mata ialah dosa kecil. Zina mata ni dosa kecil lagi. Tetapi jika kemaluannya bersyahwat, bila dia lihat, dia naik syahwat, maka itu telah dikira dosa besar. Dia tengok tu sekali imbas tu dosa kecil, tapi bila dia naik syahwat, maka dah dikira dosa besar. Pendapat yang lain, zina hakiki ialah pada faras. Zina hakiki tu pada kemaluan lah. Dan pada anggota hanyalah zina majazi sahaja, panggilan kedua, tapi tidak dihukum, tidak dikira. Kerana maknanya sabit kesalahan tu tak dikenakan hukuman lah, tapi sebenarnya dah dosa lah, tak dikenakan hukuman sebagaimana zina hakiki tadi. Dalam hadis ini diketahui bahawa zina bukan saja pada faras. Maksudnya dia dibahagi kepada dua lah, zina hakiki dan zina majazi. Jadi biasanya orang duk kata zina tu pada kemaluan saja, pada faras saja. Tak, pada selainnya pun boleh berlaku dalam bentuk majazi, dalam bentuk yang kedua, jika membenarkan oleh kemaluannya. Sebahagian berpendapat mengatakan itu adalah dosa besar. Pada anggota lain juga boleh berlaku zina. Berlakunya perzinaan hakiki bermula daripada mata. Dari mata turunnya ke hati. Dari mata turunnya di hati. Sebab tu ulama mengatakan an-nazrun sahmun min sihamis syaitan. Pandangan itu adalah salah satu daripada panah syaitan. Dalam riwayat Imam Muslim, cuma ada sedikit perbezaan dalam riwayat Imam Muslim, iaitu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, terdapat sedikit perbezaan dari segi lafaz. Apabila sebahagian anak Adam telah ditetapkan dia berzina, maka pasti dia akan melakukan zina. Hatinya, bila dah ditulis sudah, maka hatinya berkeinginan, farasnya membenarkannya atau mendustakannya. Maka pertama ialah jika dia betul-betul melakukan zina, maka dia membenarkannya, dan begitulah sebaliknya. Makna kedua, apabila dia bercakap atau melihat dan timbul syahwat, maka itu dikira zina majazi dah. Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab tu, sebenarnya sebab apa dia kena ada? Kenapa ada zina majazi? Kenapa ada zina hakiki? Sebab ulama-ulama kadang-kadang nak mengistimbatkan hukum. Sebab tu berdasarkan hadis ni,
Sebab tu dia bahagikan. Zina ni bukan pada Farah saja. Zina ni mungkin pada anggota-anggota lain yang kita namakannya berbeza sedikit. Zina hakiki dan zina majazi. Tapi kenapa ada zina hakiki, zina majazi? Kenapa pula Nabi menyebut hadis itu? Mesti ada tujuan yang besar yang nak diceritakan. Jadi ada di kalangan ulama mengambilnya satu benda besar dan mengambilnya satu benda yang berat untuk mensabitkan sesuatu hukum. Dalam masalah zina hakiki ni, zina majazi ni, dalam masalah zina majazi ni, Imam Hanafi mengambil masalah ni terlalu berat dan mengambil masalah ni terlalu besar dan mengambil dia sebagai satu benda yang begitu perlu dijaga, dan ini benda serius. Dan sebab itu dia mensabitkan satu hukum yang agak serius dan besar. Tengok. Mengikut mazhab Hanafi, dawai wati, maksudnya perkara yang nak membawa seorang tadi pada perhubungan yang dipanggil zina. Wati ni, maksud wati ni jima' lah. Dalam bahasa dia wata'ayati'u. Wata'ayati'u tu juga sama dengan makna jima'. Wati dan jima' tu sama, tapi bahasa dia agak lembut sedikit lah. Bila kita panggil wati tu dia lembut sedikit. Bila kita panggil jima' tu benda tu besar. Benda tu besar, nampak lain besar. Jadi wati, benda tu simple, orang tak perasan. Jadi sebenarnya dawai wati. Dawai wati tu apa, saya perekat. Perkara yang mendorong untuk berlakunya zina. Perkara yang mendorong untuk berlakunya zina juga dikira sebagai zina. Zina juga. Sebab apa? Sebab tu dikira sabit kesalahan. Tapi disabitkan sebab di dalam pernikahan lah. Sebab ni nak sabitkan dalam pernikahan. Tengok contoh dia. Mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah, apabila mak mertua syok kat menantu lelaki, maka terputuslah hubungan pernikahan anak perempuannya dengan lelaki tadi. Betul. Oh, ni mazhab Imam Hanifah ni keras, berat ni masalah ni. Berat masalah ni. Dia kata bila mak mertua syok kat menantu lelaki. Mak mertua syok kat menantu lelaki. So terbatallah pernikahan antara anak perempuannya dengan lelaki tadi. Batal. Tak sah. Nikah tak sah, batal lalu. Dia syok aja, dia timbul syok. Lepas tu dia panggil dawai wati. Dawai wati maknanya sesuatu langkah untuk kepada penzinaan. Maknanya hati dia berkeinginan. Kenapa berkeinginan? Tak adalah dengan sebab dia lihat ke, sebab dia suka ke, sebab dia tengok ke, sebab dia dengar ke, sebab dia fikir ke. Itu macam-macam lah. Sebab benda-benda perkara yang menunjukkan kepada ke arah tersebut. Oh ya, kawan saya panggil, Ustaz, aku pening kepala. Dia kahwin lambat. Ustaz, aku pening kepala. Kenapa kau pening kepala ya? Kenapa kau pening kepala? Dia kata, mak mertua aku syok kat aku. Oh, mak mertua dia muda lagi. Anak dia pun muda. Mak mertua dia mungkin kahwin muda. Anak dia muda lagi. Dia kahwin tua lah. Kahwin lewat 30-an dekat 40 tu. Dia kata, mak mertua aku syok kat aku. Kau tahu ke? Kau tahu ke? Saya kata dia. Kau tahu ke? Tapi kini tak kena pada kita lah Imam Syafi'i. Hanafi tu. Sebab tu dia jaga betul-betul mahram dia, gaib mahram dia. So dia jaga. Kita kata orang lelaki perempuan ni banyak cemburu. Lelaki Pakistan ni banyak cemburu. Sebab sebenarnya dia jaga benda tu supaya tak berlaku
perkara ni. Oh, tidak nanya anak menantu, betul muda, nanya anak menantu. Jadi dalam masalah ni Hanafi mengambil serius. Dalam hadis ni Hanafi mengambil serius. Tapi kita Imam Syafi'i taklah, nasib baik lah tak. Nasib baik syok seorang tak apa. Benda tu tak terjadi. Sebab kita tak sabit nasab dengan zina. Hanafi tu bukan sabit nasab dah. Dah kira dah. Dah dikira putus dah hubungan. Allahu Akbar. Sebab itu mengikut mazhab mereka, apabila ibu mertua syok berkeinginan kepada menantunya, maka terputuslah hubungan nikah menantu dan anaknya. Bagi mazhab Imam Syafi'i, anak yang lahir daripada zina tidak sabit nasab. Hak zina pun tak sabit nasab. Tetapi mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, telah dikira sabit nasab. Tak berzina apa lagi, dah kira dah nasab dah. Maksudnya dipanggil sistem juzuk. Dipanggil situ dalam sistem juzuk. Kenapa kita boleh mengahwini seseorang tadi? Bila kita mengahwini seseorang, jadi wanita yang bersama dengan kita tu dipanggil juzuk pada kita. Sepatutnya dia telah haram bagi kita, tapi oleh kerana umum balwa, takkanlah kita kahwin dengan wanita terus kita bersama dengan dia menjadi juzuk pada kita. Dia jadi juzuk pada kita, maka ternikahnya dengan kita terbatal. Itu suami isteri adalah disebabkan hukum, disebabkan oleh hukum. Tapi juzuk dipanggil sistem juz'iyah. Di situ ada dalam situ dari segi akalnya dipanggil sistem juz'iyah. Dia adalah juzuk. Jadi anak tadi, kenapa dia haram pada ayahnya tadi? Haram anak tadi sebab dia juzuk kepada si ayah tadi. So anak tadi haram lah pada dia. Dia panggil sistem juzuk tadi. Itu dari bentuk akal lah, tapi hukum tu dah sabit daripada nas dan sebagainya. Tapi Hanafi dia mengambil serius dalam perkara ni. Sebab tu mereka begitu menjaga sepupu sepapat dan sebagainya. Mereka begitu menjaga di segi auratnya begitu sekali. Mereka begitu menjaga Fikri Fauzi. Betul kan Ustaz? Sampai mana dah? Sekarang sampai takasus dah. Di Lahore, di Pakistan tu sampai takasus dah. Tu dalam Hanafi dia mengambil berat lah di dalam bab ni. Fikri Fauzi dulu UM mengaji, habis dia lepas tu sambung pergi belajar Pakistan lagi. Masya Allah, semangat tinggi dia. Moga Allah jadikan ustaz ulama besar, amin. Khair. Apakah yang berlaku kepada insan itu ditakdirkan atau usahanya? Apa yang berlaku pada insan itu takdir atau usahanya? So sikit lagi kita ambil. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا من مزينة قال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم يقدهون فيه الشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر السبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم ثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Rawahu Muslim. Sayyidina Imran bin Husain. Sayyidina Imran bin Husain adalah satu orang sahabat. Imran bin Husain berkata, dua orang lelaki daripada kabilah Muzainah telah datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, apakah yang manusia amalkan pada hari ini? Mereka bertungkus lumus, berusaha dengannya. Adakah ianya sesuatu yang telah diputuskan, telah ditetapkan ke atas mereka, dan ia berlaku pada mereka daripada takdir yang telah ketetapannya, atau ia sesuatu yang mereka akan dapati daripada apa yang dibawa oleh Nabi mereka? Mereka dan hujah telah sabit ke atas mereka. Jadi baginda jawab baginda, tak. Bahkan sesuatu itu diputuskan ke atas mereka, berlaku pada mereka, di atas mereka, berlaku pada mereka, dan pembenaran demikian
yang telah ditulis oleh kitabullah. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dalam keadaannya, serta mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawa kejahatan dan juga membawa kepada takwa. So dia boleh ilham. Imran bin Husain radhiyallahu anhu bin Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf bin Abdul Nuham bin Sulaim bin Salim, dan nama gelaran dia Abu Nujaid. Beliau memeluk Islam bersama dengan Sayyidina Abu Hurairah pada tahun peperangan Khaybar. Beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi dan Miqal bin Yasar. Antara sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis daripada beliau ialah Abbas bin Abdul Rahman, Abdullah bin Buraidah, Atha bin Abu Maimunah, dan Muhammad bin Sirin. Beliau wafat pada tahun 52 Hijrah di Basrah. Jadi itu di antara sahabat yang Imran bin Husain ni, kalau di kalangan sahabat yang kena stroke lah, dan selama 30 tahun dia kena stroke. 30 tahun dan dia tak mati. Selepas dia kena stroke tu dia tak mati 30 tahun. So Allah uji dia besar ni, 30 tahun kena stroke. Dua orang sahabat telah bertanya kepada Nabi, adakah segala yang berlaku, yang dilakukan oleh manusia telah ditakdirkan atau ditetapkan oleh Allah? Ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah, atau amal tersebut berlaku atas kehendak dia. Adakah benda ni Allah dah takdir dan Allah tetap, atau kehendak dia? Sebab Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala mencipta manusia, Allah itu khalik kepada manusia, dan tetapi Allah itu tidak khalik kepada af'al manusia. Allah Ta'ala tak khalik kepada af'al manusia. Jadi manusialah khalik kepada af'alnya. Manusialah yang menentukan segala kehidupannya. Sedangkan Allah dah bagi tahu, Ahli Sunnah wal Jamaah dah jawab. Ahli Sunnah dah jawab, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang mencipta kamu. Ma khalaqakum, wallahu khalaqakum ma ta'malun, dan apa yang kamu lakukan iaitu juga di dalam ciptaan Allah. Mana Allah dah tetapkan untuk kamu, bukannya. Jadi cuma Mu'tazilah kata ialah manusia, Allah itu khalik kepada insan, dan insan itu khalik kepada af'alnya. Sebab dia ada dua khalik di situ. Kita kata tak, Allah itu khalik kepada insan, dan insan itu adalah kasib, berusaha ke atas dirinya. Manusia itu diberi jalan dan usaha. Af'al tu maksudnya perbuatan lah. Perbuatan tu usaha, kerja lah, gitulah. Manusia tu adalah khalik kepada af'alnya, perbuatannya, usaha dan kerja dia lah. Adakah inilah iaitu adakah perbuatan manusia itu berlaku semata-mata dengan ikhtiarnya ataupun dengan takdir? Penerangan ini telah dijelaskan seperti hadis di atas. Kita dah jelaskan sebelum ni, so kita tak payah jelaskan lagi. Larangan daripada mengubah ciptaan Allah. So kita berhenti di situ dulu. Perbuatan manusia, larangan menciptaan, larangan daripada mengubah ciptaan Allah. So pagi esok kita bertemu di 6.45 pagi, dan esok malam juga sekurang-kurangnya 9.30 dan 10.30. Saya akan habis 10.30 je, 1 jam saja nak ambil malam esok untuk ganti pengajian saya pada malam Khamis malam. So esok malam diganti, Khamis lusa malam diganti esok malam. So kita advance sikit, insya-Allah. Jadi minta tuan-tuan bersama, insya-Allah, dan teruskan. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afa fa'fu alina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.